Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anda berada di channel YouTube saya, Syabudi Ahmad. So hari ni kita nak sembang sikit berkaitan tentang isu terbaru. Semalam saya ada satu program yang saya masuk. Slot tu adalah slot jemputan dan dijemput oleh penganjur beberapa minggu sebelum daripada itu. Empowering Quran tak silap saya dia punya penganjur. Jadi mereka telah bagi satu jemputan kepada saya. Dan kita dah ada beberapa meeting sebelum ni untuk kita nak buat satu program yang mereka bubuh nama Tata Cara Solat lah. Daripada buku saya Tata Cara Solat Rasulullah berpandukan mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi daripada perbincangan tu akhirnya dikonfirmkanlah satu tarikh, iaitu 26 September untuk dibuat satu live program percuma, free live program. Cuma yang free live program tu tak berbayar apa semualah kan. Maksudnya orang masuk boleh percuma. Tapi plannya lepas daripada tu akan dibuat 4 program lagi. Lebih kurang kita kata tambah lagi 4 jam lagi untuk kita buat program pemantapan solat lah. Dicadangkan dengan niat untuk nak bagi kefahaman, penghayatan berkaitan tentang solat. Tapi akhirnya bila dibincang-bincang satu hari sebelum program, saya ingat 2-3 hari lepas mereka bincang, mereka kata nak tambah lagi 2 slot. Jadi daripada 4 jadi 6. Saya okey je lah. Sebab apa saya okey? Sebab program-program ni adalah program-program yang bagus. Bila dianjurkan, ia adalah program-program yang bagus untuk pemantapan solat kita, bagi lebih faham tentang agama kita, bagi lebih faham tentang solat kita. Jadi bagus lah, saya sentiasa support untuk program-program macam tu lah. Kemudian Alhamdulillah semalam program pada 26 hari bulan, hari ni 27. Semalam 26 hari bulan dah dibuat satu program live preview lah. Dia anggap live preview. Live preview ni apa? Live preview ni maksudnya kita bagi satu program percuma, dengan hajatnya adalah untuk kita nak pecahkan big why, dan juga kita kenapa kita nak solat dan sebagainya, nak solat dengan sempurna dan sebagainya. Lepas daripada program berkenaan, kita mengharapkan orang lebih bersemangat untuk menyertai program yang akan datang. So 6 program yang akan datang dibuat 2, 3, 9, 10, 16, 17 Oktober. So Alhamdulillah, selepas daripada program yang semalam, saya tak tahu apa yang berlaku dalam program semalam. Mungkin ada orang tak puas hati ke, saya tak tahu jugalah. Lagipun saya tak tahu apa yang dikomen di dalam Facebook page EQ. Saya tak tahu apa dia orang komen. Mungkin apa bagus ataupun tak, saya tak tahu. Tetapi kemudian yang saya dapat makluman hari ni, tiba-tiba dia hantar satu surat kepada saya, yang mana surat itu mengatakan bahawa saya ditarik balik ataupun digugurkan daripada salah seorang panel. So surat tu bertarikh hari ni. Mula-mula saya tak nak dedahkan surat ni sebab dia kata persendirian. Tapi saya dimaklumkan bahawa konten surat ini juga telah didedahkan oleh kenyataan-kenyataan di dalam surat ini juga telah didedahkan kepada umum oleh pihak EQ sendiri. Jadi saya fikir tak salah untuk saya menyebutkan tentang apa yang ada di sini, walaupun saya tak tunjuk kepada anda surat itu secara penuh lah. Tapi ini surat yang diberikan kepada saya lah. So kalau tengok di sini, jadi surat di sini memang daripada EQ punya. So dia sebut di situ surat pembatalan perlantikan sebagai tenaga pengajar kelas Ultimate Master Class Empowering Solah. Yang tu dia beritahu lah. Sebab dia, kita tahu kepada sebab yang pertama, pihak EQ telah menerima maklum balas yang kebanyakannya adalah negatif dari audiens EQ berkenaan dengan free live session yang telah dijalankan bersama dengan Tuan pada malam Ahad semalam lah.
jam 9 malam. Pihak audiens EQ sentiasa menjadi keutamaan pihak EQ dalam melakukan timbang tara dan penilaian. So nak beritahu kat sini bahawa bukan saja-saja mereka nak batalkan ataupun nak batalkan pelantikan saya sebagai tenaga pengajar, tetapi disebabkan netizen lah, disebabkan audiens tak selesa kot ataupun sebagainya. Dia sebut di sini, dia sebut komen negatif daripada audiens. Okey. Yang kedua, maklum balas yang negatif dari barisan penasihat EQ. Ada barisan penasihat ada barisan penasihat EQ yang terdiri dari beberapa orang ustaz yang dilantik. Mereka lantik berkenaan free live session yang telah dijalankan bersama dengan Tuan Syihabuddin lah, dengan saya lah. Yang ketiga, persetujuan kesemua EQ, staff EQ untuk mengambil keputusan ini berdasarkan maklum balas audiens dan barisan penasihat EQ. So ada dua sebab utama dan akhirnya menyebabkan semua staff mereka bersetuju untuk menggugurkan saya sebagai tenaga pengajar lah. Saya sebenarnya tak kisah pun Saya tak kisah pun. Cumanya ada beberapa perkara yang mungkin dapat memberi manfaat kepada anda jika anda melihat video ini. Yang pertama sekali, saya adalah seorang tenaga pengajar yang bertauliah. So kalau nak kata ada tauliah tak ada tauliah, saya ada tauliah. So tak ada isu. Tapi cuma kemudian awak kena tahu juga saya ni kontroversi. Daripada sudut kontroversi, saya kontroversi. Awak buka YouTube, awak search Syihabuddin Ahmad, awak akan jumpa nama saya dekat situ. Hampir tak ada orang yang akan jemput saya melainkan mereka mengetahui tentang background pendidikan saya, background kemasyarakatan yang saya ada, sumbangan-sumbangan, buku-buku yang saya tulis dan sebagainya. Diorang tahu. Kalau awak search YouTube, saya search je Syihabuddin Ahmad, ambil kajian sikit. Sebab tu kalau boleh orang yang nak menjemput ni, kalau boleh dia cek dululah siapa dia punya penceramah yang dia nak panggil ni. Adakah penceramah yang dia nak panggil tu adalah orang yang kena dengan selera dia, ataupun yang paling tepat adalah kena dengan selera audiens dia. Kalau selera audiens dia tak kena, jadi buat apa dia nak panggil penceramah tu? Betul tak? Macam saya bagi tahu, bagus kalau awak dah cek betul-betul penceramah yang awak nak panggil ni macam mana, sehingga awak akan memudahkan urusan awak. Awak akan memudahkan urusan awak. Awak tak perlu nak cari penceramah-penceramah lain. Ataupun awak juga dapat memudahkan urusan tenaga pengajar tu sendiri. Macam contoh, untuk tarikh minggu depan, beberapa orang sebenarnya 2 hari bulan, 2-3 hari bulan, kemudian tarikh beberapa tarikh selepas itu, sebenarnya ada beberapa orang telah meminta kepada saya untuk lock tarikh berkenaan. Tapi disebabkan saya ada komitmen dengan anda, jadi saya kata minta maaf lah, sebab saya ada komitmen dengan orang lain. Jadi saya batalkan yang tu. Kalau contoh awak dah bagi tahu awal kepada saya, ataupun awak bagi tahu awal kepada orang lain berkaitan tentang kesudian untuk menjemput ni, awak rasa saya tak sesuai, lalu dibuat saya makan dengan awak punya penasihat-penasihat. Buat apa penasihat tu nak buat saya makan waktu live saya? Lepas pada waktu live, saya tahu penasihat-penasihat ni dia bagi nasihat bukan berdasarkan kepada konten yang saya bagi tahu. Saya boleh cabar kepada anda untuk bagi tahu dekat saya konten saya yang saya bagi tahu semalam yang ada masalah. Cuba bagi tahu. Apa konten yang saya bagi semalam yang ada masalah? Apa kontennya? Bagi tahu. Apa kontennya? Agak bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah ke? Bercanggah dengan pandangan-pandangan ulama muktabar ke ada isu-isu lain dekat situ? So kena maklumkan. Tapi setakat yang saya tahu hanya sekadar komen negatif. Sepatutnya para penasihat memberikan nasihat sebelum daripada anda menjemput saya. Kemudian disebut pula di situ bahawa semua staf setuju. Adakah semua staf ni tak tahu kemudian mereka menjemput saya dengan pejam mata? Apa kapasiti anda untuk menjemput saya? Adakah anda menjemput saya disebabkan sebab mungkin nak buat polemik ataupun sebagainya? Jadi saya bertanya-tanya tentang hal berkenaan. Moga-moga ada jawapan. Tapi saya pun tak mengharapkan anda bagi jawapan, disebabkan saya juga tak mengharapkan ada satu program yang
sesuai selepas ini. Tetapi isunya saya nak bagi tahu bahawa kita ni kalau kita nak jemput orang, pastikan kita tahu dululah background speakers yang kita jemput tu. Janganlah kita main suka-suka hati saja. Saya nak jemput Dr. Fadilah Kamsah. Contoh, saya nak jemput Dr. Fadilah Kamsah. Saya mestilah tahu tentang background Dr. Fadilah Kamsah. Betul tak? Takkan nak panggil Dr. Fadilah Kamsah untuk cerita bab hadis. Jenuh tak sesuai. Macam tu jugalah nak jemput orang lain. Pastikan kita jemput tu kita bersedia. Sebab tu saya bagi tahu sungguh-sungguh kepada anda. Kalau nak menjemput saya ni, dia nak kena ni lah sikit lah. Saya ni kontroversi sikit. Jadi kalau anda rasa bersedia untuk menerima isu-isu kontroversi, isu komen-komen, jadi anda fikirkan tu dulu. Lepas tu baru anda jemput saya. Kalau tidak, saya tak best lah. Tak best lah dengan keadaan-keadaan macam ni. Nanti akan jadi masalah. Masalah kemudian yang sepatutnya tidak berlaku lah. Tidak berlaku. Kita ni nak bagi mudah orang. Jadi bila kita nak mudah orang, pastikan kita telah membuat kajian dan buat semakan terlebih dahulu. Jika tidak, kesianlah kepada diri anda dan juga kepada orang yang anda jemput tu. Jadi macam tu lah. So ada sahabat-sahabat kita yang sudah mendaftar untuk program berkenaan. Anda tak ada masalah terus nak ikut program berkenaan. Speaker yang tu saya tak tahu siapa, tapi saya tak kisah sebab kita pun ada kempen juga untuk orang lain ataupun followers kita untuk sertai program berkenaan. Dan dengan kenyataan video saya ni bukan bermaksud maksud saya nak ajak followers kita untuk tak berhenti ataupun berhenti daripada program berkenaan, keluar dari program tu, bukan. Tapi teruskan, terus masuk dalam program tu, ambil manfaat dan sebagainya. InsyaAllah ada manfaat. Saya fikir pihak EQ pun memang ada niat yang bagus lah. Cuma daripada sudut pengurusan tu kurang bagus. Cuma niat yang bagus tu patut diteruskan. Dan kita yang sertai boleh terus untuk menyertai program-program yang bagus yang dianjurkan oleh pihak EQ. Saya tengok program akan datang pun ada dengan Ustaz Syahri. Bagus tu. Jangan pula tak jadi pula. Ustaz Syahri pula nanti jadi kontroversi pula. Kan? Jadi sama-sama kita ambil manfaat lah. Sama-sama kita ambil manfaat. Moga-moga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Jadi terima kasih banyak sahabat-sahabat yang sudah menonton. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.